Sebab kita nak dapatkan syurga Allah. Sekiranya Allah redha dengan kita, maka Allah akan berikan kita syurganya untuk kita berada di tempat yang sebaiknya, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah sama-sama saya nak ajak semua sekali yang ada pada kali ini untuk kita perbetulkan niat kita. Mudah-mudahan segala amal, perbuatan, gerak-geri, tingkah laku dan sebagainya yang kita lakukan setiap inci dalam kehidupan kita ini dinilai sebagai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dinilai sebagai amal yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam kalangan hamba Allah yang diberikan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira ada dalam kalangan kita muslimat, ada pun dalam kalangan kita muslimin, Muhsin dan juga Razita. Nanti mungkin ada rakan-rakan kita yang lain akan bersama dengan kita. Pertama sekali, tahniah kepada tuan-tuan yang telah mendapatkan kit surah Al-Kahfi ini. Maka sesi ini adalah merupakan sesi bonus yang disediakan oleh AQL untuk kita bertalaqi secara musyafahah, walaupun kita berada di alam maya. Yang penting tuan-tuan nampak saya membaca surah Al-Kahfi ini, dan saya pun akan mendengar tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah membaca surah Al-Kahfi ini. Maka ini adalah satu sesi yang istimewa, yang bonus diberikan kepada tuan-tuan yang membeli ataupun mendapatkan kit surah Al-Kahfi ini. Jadi untuk peringkat permulaannya, insya-Allah saya akan membaca 15 ayat yang terawal daripada surah Al-Kahfi. Selepas itu barulah tuan-tuan akan membaca mengikut giliran masing-masing. Membaca surah Al-Kahfi kemungkinan 10 ayat. Kalau kita tengok keadaan masa macam mana, kalau tak ramai kita boleh baca 10 ayat insya-Allah. Di samping saya menegur kesalahan-kesalahan yang sekiranya ada ketika tuan-tuan membaca, perempuan membaca surah Al-Kahfi ini. Yang pertama sekali, dengar dulu apa yang saya baca, kemudian kita akan baca seorang-seorang insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wajah yang pertama kita berhenti pada pengakhiran ayat yang pertama. Adapun wajah yang kedua kita boleh membaca dalam keadaan saktah. Kerana di sini ada hukum saktah. Kalau tuan-tuan boleh lihat di penghujung ayat yang pertama itu ada tanda sin di atas jim itu, maka itu tanda menunjukkan bahawa hukum saktah terdapat di situ. Baik, kita tengok wajah yang kedua, contoh membaca saktah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san
yubashshiral mu'minin. Wajah yang kedua, iaitulah kita baca dalam keadaan saktah. Baik, kita tengok ayat yang pertama. Hukum yang berlegar di sekitar ayat yang pertama ini, saya ambil hukum yang lazim, yang kebiasaannya kita perlu menekankan dan mengetahui akan ia. Iaitulah yang pertama sekali adalah berkaitan dengan hukum mad jaiz munfasil. Di mana tuan-tuan? Allazi anzala. Mad jaiz munfasil. Kenapa kita kata mad jaiz munfasil? Kerana mad bertemu, huruf mad itu ialah ya bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah. Allazi satu kalimah, anzala satu kalimah. Maka apabila mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah, maka hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Hukum bacaan bagi mad jaiz munfasil adalah 2, 4 atau 6. Jadi tuan-tuan, bila membacanya mestilah mengikut tertib. Sekiranya pada permulaan ayat yang pertama ini tuan-tuan baca dengan keadaan mad jaiznya 2 harakat, maka apabila jumpa mad jaiz yang seterusnya kena panjang 2 harakat juga. Itu tertib dia panggil. Kalau terpanjang lebih pun tak apa, yang penting 2, 4 atau 6. Jadi mengikut tertibnya macam tu. Kalau dah mula dengan 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat, maka mad jaiz yang lainnya perlu kita panjang mengikut kepada permulaan bacaan kita tadi. Jadi itu pentingnya mengikut tertib bacaan. Kemudian kita tengok nun mati bertemu dengan zai. Nun mati bertemu dengan zai, iaitulah hukumnya. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki, dengung bacaannya. Apa maksud ikhfa? Menyembunyikan. Menyembunyikan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 huruf. Ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, da, ta, za, fa, qaf, ka. Itu dia 15 huruf ikhfa hakiki. Baik, yang seterusnya adalah hukum yang saya nak sentuh di sini adalah berkaitan dengan qalqalah sughra ala abdihi. Ala abdihi, qalqalah sughra. Sebab apa kita kata qalqalah sughra? Kerana ia berada di tengah pertengahan ayat. Di mana qalqalahnya? Ba. Abdihi. Bila baca qalqalah kena lantunan, kena lantunkan ia. Apa dia huruf qalqalah? Qaf, ta, ba, jim, dal. Ada 5 huruf qalqalah. Apabila kita bertemu dengan huruf-huruf ini, maka perlu kita membacanya dengan keadaan melantunkan lantunan pada qalqalah sughra itu. Yang seterusnya adalah hukum saktah. Yang kita tengok sebentar tadi, kita buat 2 wajah hukum saktah di situ. Dekat tanda tulisan sin yang berada di hujung ayat yang pertama. Saktah ini menurut istilah ialah ilmu tajwid. Yang dinamakan sebagai saktah ini ialah menghentikan bacaan sekejap tanpa memutuskan nafas, ataupun tanpa menukar nafas dengan kadar masa 2 harakat dan menyambung kembali bacaan dengan nafas yang sama. Itu dari sudut istilahnya. Maksudnya saktah ni memutuskan seketika, berhenti seketika tanpa memutuskan nafas. Berhenti sekejap tanpa memutuskan nafas, selama 2 harakat dan menyambung kembali bacaan dengan nafas yang
yang sama, bukan nafas yang baru. Sebahagian ulama qurra menjelaskan bahawa saktah ini adalah sejenis waqaf yang lemah lembut tanpa bertukar nafas. Tujuan bacaan saktah adalah untuk mengasingkan antara dua patah perkataan supaya tidak menimbulkan kesamaran kepada pengertian ayat-ayat tersebut. Sebab itulah adanya hukum saktah. Di dalam Rasmul Uthmani terdapat tanda huruf sin kecil. Dia akan letak sin kecil itu di atas huruf akhir pada beberapa kalimah untuk menunjukkan berlakunya hukum saktah pada kalimah tersebut. Jadi itu apa dia punya definisi ataupun sebab kenapa kita membaca dengan saktah. Baik, kita tengok sekali lagi contoh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di situ pun ada qalqalah juga, huruf jim, yaj'al, abdihi, yaj'al. Ada qalqalah banyak. Banyak hukum qalqalah di dalam bacaan Al-Quran ini. Baik, kita sambung ayat yang kedua. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang kedua pada permulaan bacaan qayyiman li. Qayyiman li. Maksudnya itu di situ adalah fathatain ataupun kita panggil sebagai tanwin. Tanwin bertemu dengan lam. Hukum bagi tanwin bertemu dengan lam ini adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Kenapa? Bila itu tanpa, gunnah itu dengung, idgham tanpa dengung. Maka kita baca dalam keadaan terus memasukkan ke huruf yang seterusnya, selepasnya, tanpa dengung. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Qayyiman liyun. Kita terus masuk ke dalam lam. Tak boleh dah qayyiman li. Tak boleh, memang tak boleh dah. Bukan tak boleh dah, memang tak boleh. Contoh dia memang tak boleh. Itu adalah hukum bagi idgham bila gunnah. Maksudnya memasukkan tanwin atau nun mati ke dalam huruf idgham, memasukkan. Sebab tu kita baca qayyiman liyu, memasukkan. Baik, seterusnya tanwin bertemu dengan shin. Shin ni hukum apa? Tanwin bertemu dengan shin. Tadi kita sebutkan ta, sa, jim, dal, zal, zaid, sin, shin, sad. Maksudnya ikhfa hakiki. Tadi kita dah terang dah berkaitan dengan hukum ikhfa hakiki. Seterusnya syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi hukum bagi mim yang bertanda syaddah ini kebiasaan ataupun kebanyakan daripada masyarakat kita yang meringankan berkaitan dengan mim dan nun yang bertanda syaddah ini. Tidak boleh kita kurangkan ataupun tambah satu ayat je, tak boleh. Pasal dia punya apa? Takut tak selari. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum. Ini pun wajibul gunnah juga. Mim yang bertanda syaddah
dan juga nun yang bertanda syaddah. Perlu kita wajib dengung, nama pun wajibul gunnah. Jadi wajib dengung dua harakat di situ. Ini kebanyakan daripada kita ni tak baca betul-betul dengung pada wajibul gunnah itu. Kerana apa? Kerana kita tak rasa penting, sedangkan wajib dengung. Ajran hasana, tanwin bertemu dengan ha, iaitulah izhar halqi. Jadi ajran hasana, tanwin bertemu dengan ha, izhar halqi. Izhar halqi. Jadi itulah hukumnya. Baik, kita teruskan. Makithina fihi abada. Di sini tidak adalah hukum yang berat sangat. Teruskan lagi. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ini nun mati bertemu dengan zal. Sama juga ikhfa hakiki. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ayat yang keempat ini adalah hukum ikhfa hakiki yang berada di depan itu, iaitulah menyembunyikan nun mati ke dalam huruf zal. Sebab tu bila kita baca wa yunzira, ini saya nak ingatkan kepada tuan-tuan, bila kita baca ikhfa menyembunyikan hukum ke dalam huruf ikhfa, maka ketika kita dengung itu, kita meletakkan lidah ataupun kita punya tempat makhraj huruf pada tempat huruf yang kita akan sebut. Contoh macam ni, zal. Zal kat mana? Zal dekat kedua bibir, keluarkan sikit. Zal berada di lidah hujung. Kita keluarkan lidah itu. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Jadi kita seolah-olah seperti kita nak menyembunyikan nun mati itu ke dalam huruf ikhfa, maka kita kena letakkan dah siap-siap pada huruf yang bakal kita sebutkan itu. Letakkan maksud macam mana kaedah menyebutkan makhraj huruf tu. Baik. Ayat yang seterusnya, boleh follow kah? Kalau laju sangat, bagi tahu lah, insya-Allah. Ayat yang seterusnya, ayat yang kelima. Ma lahu bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada ayat yang kelima ini, pada permulaan ayat terdapat hukum ikhfa syafawi. Apa dia ikhfa syafawi ni? Mim mati bertemu dengan ba. Mim mati bertemu dengan ba. Jadi bacaannya, setengah pandangan ulama qurra ataupun ulama tajwid mengatakan mim mati bertemu dengan ba ini perlu kita tutup bibir, merapatkan bibir kita. Ada setengah pandangan kata seperti bacanya iqlab.
merenggangkan sedikit daripada bibir kita supaya boleh melalui sehelai kertas. Mana-mana pun boleh. Malahum bihi. Kalau iqla' memang kena renggangkan bibir kita supaya boleh melalui sehelai kertas. Malahum bihi min ilmi wala li abaihim. Baik, nun mati bertemu dengan ain, izhar syafawi. Tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Tadi kita lihat idgham bila gunnah, memasukkan tanpa dengung. Yang ni memasukkan dengan dengung. Min ilmi wala li abaihim. Maka kita memasukkan ia, tanwin itu, ke dalam huruf waw dengan dengung. Sebelum ni tanpa dengung. Sebab apa? Idgham bila gunnah, tanpa dengung. Ni idgham ma'al gunnah. Berapa huruf idgham ma'al gunnah? Ya, waw, mim, nun. Itu idgham ma'al gunnah, maksudnya bersama dengan dengung. Baik, seterusnya liabaihim. Tadi kita jumpa mad jaiz munfasil pada ayat yang pertama itu, alladzi anzala. Ayat yang pertama kita jumpa mad jaiz munfasil. Baik, kali ini kita jumpa mad wajib muttasil. Kenapa kata mad wajib? Apabila mad bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah, dinamakan sebagai mad wajib. Berapa kadar harakatnya? 4 atau 5. 4 atau 5. Kalau mad wajib ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah, baca dalam keadaan 4, maka kena habiskan sampailah selesai bacaan kita itu mengikut tertibnya 4 harakat juga. Akan tetapi sekiranya kita panjang, ada yang nampak panjang, ada yang nampak pendek, tak apalah, nak buat lagu mana, nak buat macam mana kan. Maka tidak bermasalah di situ. Jadi tuan-tuan, kalau nak tanya apa, boleh terus tanya, insya-Allah. Kita santai-santai je. Kalau saya seorang aja bercakap pun mengantuk juga. Maklumlah, tengah-tengah hari ni waktu beradu, waktu kita rehat. Jadi inilah pengorbanan yang Allah kira sebagai amal yang soleh. Waktu tidur kita tengah hari itu, kita korbankan untuk kita belajar ilmu Al-Quran. Baik. Mad wajib muttasil 4 dan 5 harakat. Kaburat kalimatan takhruju min. Jumpa lagi ikhfa hakiki. Tanwin bertemu dengan ta. Macam mana caranya? Kita dah cerita dah tadi, menyembunyikan ke dalam huruf ta. Seolah-olah kita baca tu macam kita dah nak sebut dah huruf ta tu. Huruf ta duduk di mana? Ta. Gigi, lidah belakang gigi kapak. Lidah belakang gigi kapak. Kita tolak lidah kita. Ta. Sebab tu bila kita baca kaburat kalimatan, lidah duduk dekat situ dah. Sebab kita sakit nak sebut huruf ta. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Macam tu keadaan dia. Kita menjaganya dengan keadaan yang sesempurna mungkin, insya-Allah. Iaitulah hukum dia apa? Ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan hamzah, izhar halqi. Jadi ini kita dah bincang lah tadi. Yaquluna illa kadhiba. Nun mati bertemu dengan ya, sama juga idgham ma'al gunnah.
Saya pun dah ngantuk lah tuan. Tuan tak bunyi suara langsung, saya mengantuk lah. Oh, sebab mute lah. Oh, semua pakai mute. Okey. Tak apa. Dimaafkan. Semua pakai mute suara kan. Sebab nak dengar saya punya penyampaian, insyaAllah. Nun mati bertemu dengan ya. Idgham ma'al gunnah. Tadi nun mati bertemu dengan mim tanwin bertemu dengan waw. Ini nun mati pula bertemu dengan ya. Huruf idgham berapa? Idgham ma'al gunnah 4. Ya, waw, mim, nun. Maka ini adalah huruf ya, betul lah. Itu mat wajib, mat apa ni, mat pula dah. Ikhfa haqiqi. Iyaquluna illa kadhiba. Seterusnya ayat yang ke-6. Fala'allaka bakhi'un. Jaga-jaga makhraj huruf. Sebut bagi betul. Kadang-kadang kita ringankan makhraj huruf tu. Fala'allaka baqi'un, salah. Keluarkan betul-betul makhraj tu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Jadi tuan muslimat hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala. Sekali lagi kita jumpa tanwin bertemu dengan nun idgham ma'al gunnah. Adapun di situ terdapat yang syaddah pada nun itu, maka bertambah-tambah lagi lah wajib kita dengung di situ. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim. Jadi kita tengok pada perkataan bakhi'un nafsaka. Tanwin bertemu dengan nun. Bakhi'un nafsaka, tanwin bertemu dengan nun, maka perlu didengungkan. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadits asaf. Jadi seterusnya nun mati bertemu dengan lam, iaitulah idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah. Sebab idgham bila gunnah ni ada dua huruf sahaja, iaitulah lam dan ra. Tu kita baca tak dengung, tak baca illam, salah. Terus masukkan dalam huruf lam itu. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Begitu keadaannya. Bezakan di antara makhraj huruf tha dan juga huruf sin. Banyak yang terjadi sebaliknya. Sebab apa? Dia duk pedor. Apa ni, duk nak buat makhraj huruf tha tu, keluar lidah tu. Yang sin pun dia dah terlupa dah. Okey, seterusnya. Okey kah semua? Takut lagi online tapi tak ada dapat laptop, pakai minum air. Pasal apa? Mengantuk ustaz. Kan? Saya pun nak kena minta izin lah, minum air sikit boleh tuan-tuan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Kita terus kepada ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Baik. Pada awal ayat terdapat nun yang bertanda syaddah. Terdapat nun yang bertanda syaddah.
Jadi di situ perlu kita dengung dua harakat. Inna, kita bilang kan, inna. Bila masuk dah habis dah dua harakat tu, barulah kita masuk na. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Okey, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan. Jadi berhati-hati pada huruf dad dan juga huruf zai. Ini dipanggil huruf yang seakan-akan dekat. Ba, za. Dad dengan zai ni nak dekat-dekat. Huruf dia nak dekat-dekat. Maka kita kena berhati-hati. Tengok sekali lagi contoh. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ahsanu amala. Dizi. Huruf dad kita sengatkan sedikit lidah kita ke geraham belah tepi kiri ataupun kanan. Ardizi, zi masuk ke tengah balik. Dah ke tepi, pi tengah balik. Itu yang selalu kadang-kadang tak berapa nak kena dan tak jadi. Sebab tu kita nak kena tumpukan kepada makharijul huruf itu. Kemudian sekali lagi kita jumpa tanwin bertemu dengan lam. Itulah idgham bila gunnah. Kemudian kita tengok ayat yang ke-8. Idgham bila gunnah. Ayat yang ke-8. Sebelum tu, linabluwahum ayyuhum ahsanu. Mim mati bertemu hamzah. Hukumnya apa dia? Izhar syafawi. Dia tak ada dah nun mati, tak ada dah. Dia mim mati bertemu dengan hamzah. Izhar syafawi. Perlu dibaca juga dengan keadaan jelas, terang macam tu. Baik, tengok ayat yang ke-8. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Wa inna, nun yang bersyaddah. Nun yang bersyaddah itu perlu kita dengung dua harakat. Jadi di tengah apa ni Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wajibul gunnah itu perlu kita dengung dua harakat. Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Tanwin bertemu dengan jim. Ikhfa hakiki juga. Ikhfa hakiki juga. Kemudian kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina ajaba. Okey. Am hasibta, amha. Sama juga izhar syafawi, mim mati bertemu dengan ha. Kalau kata pada atau pada hukum nun mati atau tanwin izhar halqi,
nun mati atau tanwin. Yang ni mim mati bertemu dengan hamzah, maka jadinya izhar syafawi. Izhar syafawi. Okey, baik. Hasibta pun qalqalah sughra mesti kena ikut. Saya tidak menemui Azrah, mesti kenal dalam kenalan Anda. Siapakah yang Mesti ikut. Oh, set saya bunyi paper tiba-tiba. Maka qalqalah sughra ini perlu kita lantunkan, perlu kita berikan lantunan qalqalah yang tepat. Contoh, am hasibta an, jangan hasibta, tak boleh. Dia tak boleh hasibta an, lembut je, smooth je kan. Kita kena lembutkan. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Sama juga nun yang bersyaddah, anna ashabal. Nun yang bertanda syaddah wajibul gunnah. Warraqim kanu min ayatina ajaba. Nun mati bertemu dengan hamzah, sama juga izhar. Perlu kita jelaskan bacaan, jangan kita panjang-panjangkan. Baik, ayat yang seterusnya. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا Rabbana atina. Baik, tengok di situ. Ini mat jaiz ke mat wajib? Siapa tahu? Sila jawab. Siapa tahu? Siapa tahu? Siapa tahu? Mat wajib muttasil. Betul ke mat wajib muttasil di situ? Kita tanya macam tu, terus tukar mat jaiz lah. Kan? Kita kena tengok balik. Kita tengok balik. Okey, kita try kita try tengok sama-sama. Baik, insya-Allah. Faqalu rabbana. Rabbana ni ya Tuhan kami. Kan? Rabbana atina. Rabbana satu kalimah, atina satu kalimah, maka berada dalam dua kalimah. Ni kita kadang-kadang tengok pada hamzah itu berada di tepi alif. Dia kalau kita kata hamzah duduk atas alif, barulah kalimah yang lain. Tak, kena tengok hati-hati lah. Jangan terpedaya. Ini mat jaiz munfasil. Maka 2, 4 atau 6 harakat. Okey. Hari kita akan tengok lagi contoh yang lain, yang mana dia menjadi kepada mat jaiz munfasil. Baik. Di sini pun di sini dia jadi mat jaiz. Min ladun nun mati bertemu dengan lam. Ya, idgham bila gunna tanpa dengung. Nun mati bertemu dengan kaf. Ikhfa haqiqi. Tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Semua ni kita dah bincang tadi. Baik, kita tengok seterusnya. فضربنا
على آذانهم في الكهف سنين عددا. فضربنا قلقلة صغرى. Yang ni ala azadihim ni mak jaiz ke mak wajib? Ni pun macam tadi kak, hamzah duduk sebelah alif. Mak jaiz ke mak wajib? Mak jaiz, ya betul. Oh, apa ni, Muhsin, Mukhtar ni rupanya muslimat lah. Oh, sorry. Saya ingat tadi pasal nama tu. InsyaAllah semua kalangan ibu-ibu lah yang bersama dengan kita hari ni ya. InsyaAllah mudah-mudahan ibu-ibu dipermudahkan urusan untuk mengenali dan memahami tajwid, khususnya di dalam surah Al-Kahfi ini insyaAllah. Tujuannya adalah untuk kita menguatkan ataupun untuk kita melazimi surah Kahfi seperti mana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Yang sunnahnya Nabi selalu baca pada malam Jumaat insyaAllah. Baik, mak jaiz munfasil, betul. Mak jaiz ala ke atas, ala di atas, satu perkataan, azanihim satu perkataan. Jadi dua perkataan dalam dua kalimah, maka 2, 4 atau 6 harakat. Fil kahfi sinina adada. Baik. Seterusnya, sebelum saya terlupa, di dalam surah Al-Kahfi ini banyak terdapat hukum, padanya hukum dipanggil Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dihukum ketika waqaf itu di dalam surah Al-Kahfi ini bukan mad arid li sukun. Kita waqaf ini bukan mad arid li sukun. Ini kita waqaf dengan keadaan kita meletakkan baris fathah sahaja. Itu kita duk baca adada, amada, ajaba. Apa hukum di sini? Siapa tahu? Dia berada dalam kategori mad yang berlaku ketika waqaf. Dia ada mad arid lisukun. Itu yang kita baca Fatihah tu di hujung-hujungnya semua mad arid lisukun. Kalau macam ni kita menggantikan, menghazafkan satu baris tanwin padanya dan menjadikan baris fathah itu, maka hukumnya mad apa? Mad aiwad. Betul, terima kasih. Tepat sekali ya, mad aiwad. Kita menggantikan baris tanwin menjadi baris fathah. So kita berhenti itu. Ini kebanyakan waqaf di dalam surah Al-Kahfi ini begitu. Jadi sebelum saya terlupa lah kan, dia ada mad arid lisukun, mad aiwad. Dia ada 3 di dalam kategori mad yang berlaku ketika waqaf. Mad yang berlaku ketika waqaf. Baik, seterusnya, thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada. Wajibul gunnah, mim yang bertanda syaddah. Thumma ba'athnahum. Thumma ba'athnahum. Hati-hati ketika mana kita membaca pada perkataan thumma ba'athna, kena lembutkan lidah. Lembutkan lidah. Huruf apa? Huruf tha. Keluarkan lidah kita.
keluarkan lidah kita. Thumma ba'athnahum. Hati-hati, takut jadi thumma ba'asnahum. Jangan jadi sin kat situ. Maksud berubah. Ni saya bagi tahu dah. Jadi jangan kita tukar kepada sin. Perubahan maksud di situ. Takut kita salah maksud jadi maksud lain. Thumma ba'athnahum lina'lama. Hum tu pun jangan dengur izhar syafawi mim mati bertemu dengan lam. Kena jelaskan. Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima. Hizbai, tekankan huruf zai di situ. Hizbaini ahsa lima labithu amada. Hati-hati, huruf tha lagi di sini dan dia berada berdekatan dengan hukum mad jaiz. Sekali lagi kita jumpa mad jaiz munfasil. Labithu amada satu perkataan, labithu satu perkataan. Maka panjangnya 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kita dah nak sampai dah ni. Sepatutnya kita baca sejam je, insyaAllah. Lagi giliran ibu-ibu pula yang akan membacakan surah Al-Kahfi, saya pula yang mendengarnya. Baik, teruskan. Nahnu naqussu alayka naba'ahu bil haqq. Kita jumpa hukum yang baru. Sebelum tadi kita tak jumpa lagi. Yang lain kita dah bincang dah. Mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Haqqa, hukum apa di sini? Siapa tahu? Hukum apa di sini? Haqqa. Siapa boleh jawab? Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Betul ke qalqalah kubra? Tu dia. Saja je saya nak tanya ni. Qalqalah apa ni? Yakin dengan jawapan anda? Macam tanya kuis. Qalqalah apa? Qalqalah kubra. Betul ke qalqalah kubra? Qalqalah apa? Siapa nak betulkan? Qalqalah akbar, bukan kubra. Kubra berada di hujung juga, tapi tidak mempunyai sabdu ataupun syaddah. Qalqalah akbar ada sabdu ataupun syaddah. Contoh macam surah Al-Masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tahan seketika, kemudian baru lepaskan lantunan qalqalah itu. Dipanggil qalqalah akbar. Dia berada di hujung ayat juga, akan tetapi mempunyai sabdu. Kalau qul huwallahu ahad, itu qalqalah kubra. Dia melepaskan lantunan itu tanpa menahan. Melepaskan lantunan itu tanpa kita menahan. Maka itu adalah qalqalah kubra. Kalau menahan seketika, itu qalqalah akbar. Qalqalah akbar. Okey, baik. Okey. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nun yang bersyaddah wajibul gunnah. Mim bertemu dengan fa, izhar syafawi. Tanwin bertemu dengan hamzah, izhar halqi. Okey.
bi rabbihim wa zidnahum huda. Ini pun kena berhati-hati, ada qalqalah sughra di sini ya. Okey. Ada qalqalah sughra di sini. Baik, kita lihat di sini terdapat hukum mim mati bertemu dengan izhar syafawi juga. Baik, tak ada apa, kita dah bincang dah sebelum ni, hukum-hukum yang sebelum ni. Kita teruskan bacaan kita insya-Allah. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Okey. Di sini kita kena berhati-hati kerana qalqalah sughra dia perlu kita menyempurnakan. Wa rabatna. Jangan salah Wa rabatna salah. Wa rabatna begitu keadaannya. Wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Jadi wa rabatna ala qulubihim. Hukum yang lainnya kita dah bincang dah. Saya nak tekankan di pada bacaan qalqalah sughra di situ wa rabatna. Ambil balik. Faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Di sini ada nun mati bertemu dengan nun, dan juga di situ juga terdapat nun yang bertanda syaddah. Maka wajibul gunnah pun ada, idgham ma'al gunnah pun ada. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita tengok nun yang bertanda syaddah, kemudian nun mati bertemu dengan dal. Pun kita katakan hukum di sini adalah ikhfa hakiki. Satu yang saya nak bagi tahu, ni kita jumpa hukum baru ni. Siapa tahu dekat perkataan nihi ilaha, yang ada kening kecil tu dekat atas tu, itu hukum apa? Nihi ilaha. Hukum apa kat situ? Siapa tahu? Maksilah apa? Betul kan maksilah tawilah? Betul lah tu. Saja ustaz ni kan musik. Ya Allahu akbar. Betul puan. Betul puan. Puan Razita Ramli. Betul maksilah tawilah. Saja nak tengok yakin ke tak yakin ke kan. Tanda dia macam mana? Tanda dia ada kening, ada tanda panjang kening itu di atas ya kecil, kepala ya tu ataupun waw kecil. Bila ada kening tu maksilah tawilah. Kalau tak ada, ya saja, kepala ya saja ataupun waw sahaja, maka maksilah qasirah. Begitu keadaan dia. Okey, maksilah di situ maksilah. Dia kena tahu lah maksilah. Perlu dibaca kalau tawilah 2, 4 atau 6. Qasirah 2 harakat saja. Laqad qulna idzan syafata. Tadi nihi ilaha tadi
Wa qulna idza syatata, beza nah. Tadi mat silah, yang tadi mat silah, yang ni mat jaiz. Kita jumpa sekali lagi, mat jaiz munfasil. Dia jadi mat jaiz tak? Yang tadi ni nihi ilaha, jadi tak mat jaiz? Ni soalan. Jadi tak mat jaiz? Sebab selepas dia tu ada hamzah tak? Jadi tak? Siapa tahu? Tak dengar? Puan apa ni? Puan apa nama ni? Yang nama Muhsin Mukhtar ni. Tak dengar? Tak tahu. Tak tahu. Ingat jawab soalan saya. Rupanya jawab tak tahu. Okey. Jadi tak kat situ? Jawapannya jadi. Jadi tak? Nihi ilaha. Dia syarat dia mat bertemu dengan hamzah dalam